Sastra, satu perkara yang kita anggap jauh dari kehidupan kita. Maklumlah, siapa yang ada masa di dalam zaman kesibukan dan kesesakan hari ini untuk bergurindam, berseluka, berpantun, berdondang sayang. Cuma sastra sebenarnya tidak terbatas hanya kepada bentuk-bentuk tradisional seperti itu. Tetapi wujud juga di dalam bentuk-bentuk baru seperti blog, video, tweet, di mana usaha karang-mengarang terus berlaku dan terus memberi wajah kepada budaya setempat. Tetapi dalam dunia globalisasi hari ini, mungkinkah sudah tiba masanya untuk kita mengusahakan sastra untuk budaya serantau? Di dalam podcast Gelombang kali ini, kita bertemu dengan Zikri Rahman, penggerak buku Jalanan Shah Alam yang baru-baru ini telah dijemput menyertai Festival Sastra ASEAN di Jakarta. Dan kita mulakan podcast hari ini dengan meminta sedikit perkongsian tentang suasana sastra di Indonesia. Dari apa yang anda jumpa di festival tersebut dan juga berkenalan dengan penggerak-penggerak daripada kolektif-kolektif satuan-satuan lain di Indonesia, apa tanggapan anda tentang apa yang orang kata scene lah di Jakarta? Saya tak tahu sama ada ia boleh mewakili Indonesia keseluruhannya, tapi sekurang-kurangnya daripada apa yang anda nampak. Okey, apa yang kita boleh lihat, contoh tadi kalau kita boleh berkongsi adalah scene di Malaysia, Indonesia ataupun Asia Tenggara, yang perlu kita utamakan adalah bagaimana kedua-duanya berkongsi bahasa yang sama, iaitu di Indonesia ada bahasa Melayu dan di Malaysia juga bahasa Melayu. So, apa yang sepatutnya kita jalankan adalah kerjasama antara kedua-dua negara ini, kerana banyak yang boleh kita pelajari. Dan antara langkah pertama yang kami jalankan dan langkah pertama yang kami ambil adalah perlunya untuk berlaku usaha sama antara kedua-dua negara dari sudut sastra itu sendiri. Dan untuk melihat perbezaan antara dua-dua negara ini, saya rasa kalau kita lihat dari sastra arus perdana, kedua-dua negara mengalami kemandulan dari proses kreatifnya dan sebagainya. Tetapi untuk mereka yang menggerakkan di bawah komuniti-komuniti seni yang kecil-kecil ini, yang sebenarnya menggerakkan scene itu sendiri. Dan inilah masanya untuk kita gunakan media sosial contohnya untuk saling berkongsi pendapat dan saling belajar antara satu sama lain. Ya. Kepelbagaian yang wujud di Asia Tenggara, di mana ribuan bahasa digunakan, menjadikan idea sastra serantau ASEAN tampak seperti bermimpi di siang hari. Namun ada pengamat sastra berpendapat, keseragaman budaya di rantau ini sudah lama ada dan terus wujud, di mana dahulu karya ASEAN memberi respon terhadap kolonialisme, dan hari ini pula ia menggambarkan masyarakat di Asia Tenggara menghadapi cabaran-cabaran globalisasi. Dari segi penyebaran produk-produk media, produk-produk budaya di antara Malaysia dan Indonesia, ini ia bukan perkara yang baru, malah kita boleh lihat daripada asal-usul, daripada perkembangan keroncong dan selanjutnya daripada itu sudah berlaku, sudah ada sejarah. Malah daripada kita punya folk art pun, daripada kita punya seni-seni tradisi, banyak persamaan, banyak perkongsian. Jadi dari segi suasana semasa, daripada untuk penggerak-penggerak seni, penggiat-giat seni moden, ke mana mereka harus tujukan tenaga-tenaga mereka? Bagi saya yang utama adalah di peringkat Asia Tenggara itu adalah untuk melahirkan bukan satu gagasan, tapi pelbagai gagasan untuk melihat bagaimana proses pembudayaan di Asia Tenggara ini boleh berjalan. Kalau kita lihat pengalaman di Amerika Latin, contohnya Amerika Selatan tu, kita boleh lihat mengenai buku Don Quixote itu. Don Quixote itu salah satu buku yang hampir seluruh Amerika Selatan membacanya. Dan bagi saya, yang paling penting di Asia Tenggara ini adalah untuk sekurang-kurangnya ada ikon sastra yang boleh kita lihat dan boleh kita tanggapi bersama-sama. Dan antara dua nama besar yang pada pendapat saya yang perlu warga Asia Tenggara untuk mula membacanya adalah mungkin boleh jadi Jose Rizal dan juga salah seorangnya Pramoedya Anandathur. Ini merupakan dua nama yang cukup besar dan cukup penting untuk menangkap citra warga Asia Tenggara. Dan bagi saya ini merupakan bacaan yang mungkin boleh kata wajib supaya warga Asia Tenggara ini melihat bagaimana mereka boleh
membina satu gagasan atau pelbagai gagasan gagasan sastra, gagasan budaya di Asia Tenggara dengan melalui dua tokoh ini. Ya. Kedua-dua tajuk yang anda sebut tadi boleh dianggap sebagai karya moden. Kenapa tidak karya-karya pra-moden seperti mungkin kerana di Asia Tenggara kita betul kita ada kepelbagaian daripada segi budaya, agama, bahasa dan sebagainya. Tetapi kita boleh nampak macam ada kita semua kongsi dari segi artifak budaya, kita ada satu macam kesenangan dengan karya-karya seperti Mahabharata, seperti Ramayana. Mungkin kerana daripada segi sejarah budaya agama Hindu telah lebih dahulu bertapak di Asia Tenggara. Tidakkah ada tempat untuk karya-karya klasik seperti itu menujah budaya moden? Bagi saya ini bukan persoalan untuk budaya moden ataupun budaya klasik untuk saling bertembung antara satu sama lain. Ini persoalan di mana idea dan tema itu yang mana lebih hampir kepada masyarakat semasa. Dan bagi saya tentang Mahabharata itu dan Ramayana itu satu konsep menarik sebab di mana Asia Tenggara ini masing-masing satu-satu negara di Asia Tenggara ini masing-masing mempunyai interpretasi yang berlainan tentang tentang hikayat Mahabharata dan Ramayana itu sendiri. Tapi kenapa kita mengambil sikap untuk memahami Jose Rizal dan Pramodia contohnya, bagi saya ini adalah kerana mereka ini berada dalam situasi yang lebih dekat dengan kita, iaitu situasi di mana mereka mahu membina satu gagasan politik, satu proses ilmu pengetahuan yang baru, moden dan sebagainya. Ya. Namun kepelbagaian ini juga merumitkan perkongsian sastra, di mana pasti ada yang mencadangkan agar situasi ini dipermudahkan dengan hanya menggunakan satu bahasa sebagai lingua franca. Pandangan lain pula percaya kesan penjajahan hanya boleh dimusnahkan dengan bertutur dan menulis di dalam bahasa-bahasa sendiri. Tulisan Muhammad Haji Saleh tentang karyawan Kenya Ngugi Wa Thiong'o menggambarkan tarikan pandangan ini, di mana dia menulis, Ngugi menyatakan bahawa dia ingin memberikan suara dunia ruang lebar kepada bahasa ibundanya, seperti yang ditemukan dalam bahasa penjajah Inggerisnya. Jadi secara ideal, apakah yang anda dapat bayangkan sebagai satu bentuk kesastrawanan ASEAN yang boleh diterima dan dibaca di segenap negara-negara, sama ada di Burma, di Laos, di Filipina? Apakah bentuk, apakah warna yang mungkin ini satu soalan yang sangat-sangat idealistik, yang sangat teoretikal, tapi kadang-kadang kita kena bermimpi sebelum kita boleh berjalan. Bagi saya untuk Asia Tenggara mempunyai gagasan budaya yang sendiri adalah untuk mulakan dengan melihat bagaimana masyarakat ini berfungsi, dan untuk meletakkan hanya ada satu gagasan, bagi saya itu tidak menggambarkan keseluruhan warga Asia Tenggara. Dan yang utama sekali adalah kita perlu melihat begitu jamaknya, begitu pluralnya masyarakat Asia Tenggara, dan masyarakat datang dengan budaya, dan itu yang perlu kita faham. Dan daripada situ kalau kita lihat tentang hal ini, Asia Tenggara seperti dalam apa orang panggil itu, ASEAN Social Blueprint 2015, kalau kita baca, dia ada menggagaskan bahawa perlunya bahasa Inggeris itu yang menjadi satu bahasa dominan dalam Asia Tenggara. Dan bagi saya itu merupakan yang perlu kita lawan, yang perlu kita melihat sebagai satu yang bermasalah, kerana bahasa Inggeris di peringkat Asia Tenggara bukan bahasa budaya, bukan bahasa masyarakatnya, tapi sebaliknya hanya bahasa yang digunakan untuk pasaran bebas contohnya. Dan itu jelas. Dan yang paling penting adalah sekarang penterjemahan karya di antara satu-satu negara dalam Asia Tenggara itu sendiri, dan melalui proses itu baru akan ada berlakunya satu pertukaran ilmu, satu perkongsian ilmu yang lebih inklusif terhadap masyarakat di Asia Tenggara. Tetapi tidakkah anda rasa yang modal satu bahasa itu lebih efisien,
lebih senang untuk dijalankan daripada memperkenalkan model-model pelbagai aras dengan terjemahan, dengan membuat buku-buku ataupun kadang-kadang dalam bahasa tempatan dan seterusnya dalam bahasa suku. Jadi dia kepelbagaian tu mungkin pada satu tahap sudah susah untuk diuruslah lebih kurang. Bagi saya tentang persoalan, kalau kita yang awal-awal tadi adalah pendemokrasian ilmu itu kan. Dan pendemokrasian ilmu itu sendiri, kalau kita tengok prinsip demokrasi itu secara asalnya adalah konflik dan konsensus. Dan begitu juga dengan proses pembudayaan, perlu ada konflik. Dan konflik bahasa ini bukan satu konflik yang perlu terus, kalau kita lihat dari sudut nasionalistik, satu bahasa semudah itu. Walhal kita perlu merayakan, sebentar tadi kita ada bercakap tentang transnational literacy. Transnational literacy ini terma yang diambil dari buku Gayatri Spivak. Dia ada sebutkan transnational literacy ini adalah satu usaha di mana kefasihan tentang budaya, tentang budaya sastra itu perlu melangkaui sempadan nasionalistik itu. Maksudnya nilainya perlu digambarkan, perlu diterapkan kepada peringkat lokal. Dan kalau kita boleh lihat, soal bahasa ini yang bagi saya bukan satu masalah, bukan satu permasalahan. Kerana untuk kita meletakkan bahawa hanya perlu ada satu bahasa yang berfungsi, sebagai contohnya bahasa Inggeris sebagai bahasa sastra, bagi saya itu tidak merangkumi wajah Asia Tenggara. Dan untuk mengatakan bahawa ianya idealistik, kita perlu sedar bahawa ilmu memang idea. Itu perlu kita jelas. Ilmu memang salah satu hasil daripada idea-idea yang ada. So daripada situ kita perlu meraihkan sepenuhnya, walaupun mungkin sukar, tapi perlu ada yang melakukannya. Sebab kita jelas dengan adanya internet dan sebagainya, ia bukan lagi satu cabaran, tapi ia satu proses yang boleh mengayakan lagi tamadun Asia Tenggara. Dan saya tidaklah melihat Asia Tenggara ini sebagai satu Asia Tenggara lah yang terbaik dan sebagainya, tapi kita perlu melihat dinamik sastra Asia Tenggara itu sebagai untuk saling mempelajari dalam dunia hari ini. Anda sebagai buku jalanan dan juga beberapa persatuan-persatuan lain pada masa ini sedang mengusahakan penganjuran satu festival yang dikenali sebagai, yang akan dipanggil Festival Idea Raya, betul kan? Ini saya pandang Festival Idea Raya ni bunyinya sangat menarik. Adakah ia ada apa-apa kena-mengena dengan Hari Raya ataupun Pudu Raya? Okey, kalau kita cek di Instagram Idea Raya ini, memang nampak gambar orang pakai baju raya, dan perkataan Idea Raya itu diasingkan. Maksudnya kita nak pakai tudung apa waktu Hari Raya nanti, kita nak pakai baju jenis apa waktu raya nanti. Itu memang terjadi dalam Instagram. Dan tapi apa yang kita mahu katakan tentang Idea Raya ini adalah perkataan raya itu adalah gagasan. Kalau kita biasa dengan perkataan contohnya Indonesia Raya, Melayu Raya dan sebagainya, raya yang dikatakan itu, terma raya itu adalah gagasan. Dan daripada Idea Raya itu digabungkan menjadi gagasan idea. Dan Idea Raya ini untuk tahun ini kami memfokuskan tentang tema marginal, maksudnya isu-isu terpinggir yang tidak mendapat tempat di arus perdana. Festival Idea Raya ini adalah festival idea yang akan menggunakan beberapa medium, seperti tayangan filem, bengkel, pameran, dan yang jadi teras utamanya adalah forum yang akan membariskan beberapa panelis dan aktivis dari sekitar Asia Tenggara. Festival ini digerakkan oleh 7 kolektif dengan kerjasama Esko Budaya dan Pendidikan, dan festival ini dijadualkan untuk berlangsung pada 12 dan 13 September 2015 ya. Itu sahaja untuk podcast Gelombang minggu ini. Anda boleh baca lebih lanjut tentang sastra di Asia Tenggara melalui link-link di laman Gelombang di gelombang.wordpress.com, iaitu glombang.wordpress.com. Dan jangan lupa untuk ikut kami di Twitter di twitter.com/gelombang dan tinggalkan komen anda tentang podcast kali ini. Sehingga lain kali, Assalamualaikum.